أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencipta, memberikan kelangsungan hidup bagi kita dan mengurniakan bermacam-macam nikmat. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita sentiasa dikurniakan dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur seperti yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin menyambung huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-230, di mana Syekh Ibn Atta' berkata, kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Bagaimanakah Allah akan dapat terhijab dengan sesuatu padahal yang digunakan hijab itu juga Allah jelas ada padanya dan tetap hadir. Jadi sekarang suatu hakikat yang perlu kita fahami bahawa segala sesuatu yang ada pada makhluk ini adalah merupakan cerminan, sesuatu yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat ketuhanan dan rahsia-rahsia ketuhanan. Itu adalah suatu hakikat yang perlu kita fahami untuk kita faham maksud yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' pada kalam hikmat yang ke-230 ni. Hakikatnya bahawa makhluk seluruhnya, daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, adalah cerminan. Cerminan ni maksudnya sesuatu yang memperlihatkan, sesuatu yang menunjukkan, sesuatu yang menjadi dalil kepada rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana semua ini? Antaranya disebut di dalam firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu huwal haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka, sanurihim ayatina, tanda-tanda kami, alamat-alamat, tanda-tanda yang menunjukkan kepada kebenaran, rahsia ketuhanan dan seumpamanya, ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, kami akan perlihatkan kepada manusia itu ayatina, tanda-tanda yang menunjukkan kepada rahsia dan ketuhanan kami.
Di mana? Fil afaq, yakni pada alam semesta ni. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri, yakni pada diri manusia itu sendiri yang paling dekat dengan manusia itu. Itu juga menjadi cerminan yang menunjukkan kepada rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hakikat yang perlu kita fahami, yang perlu kita sedari, yang perlu kita yakini, bahawa alam semesta ini adalah cerminan yang menunjukkan kepada rahsia ketuhanan Allah. Itu satu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Dan kalau kita nak tengok ayat yang lebih khusus lagi, yang menyebut tentang perkara yang saya sebutkan ini ialah fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadapkan dirimu, maka di sanalah wajhullah, wajah Allah dalam kefahaman ahli sufi, ahli tasawuf, yakni adanya penampakan, penzahiran, pernyataan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Beradaklah ke mana-mana pun, pergilah mana-mana pun, semuanya itu menjadi cerminan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang menyebut tentang perkara ini, bahawa hakikat yang perlu kita sedari, yang perlu kita fahami, bahawa alam semesta ini, termasuklah alam segala bentuknya lah, termasuk diri manusia itu sendiri, adalah cerminan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Jadi kalau balik kepada ayat tadi, perkataan yang diguna pakai adalah ayat. Sanurihim ayatina. Kami akan perlihatkan kepada mereka ni tanda-tanda kami. Jadi tanda-tanda ini bila disuluh, dilihat dari sudut keilmuan tertentu, ada istilah sendirilah. Masing-masing ilmu ni dia ada istilah dia sendiri. Kalau nak tengok kok jalur Usuluddin, dari sudut pandang ilmu Usuluddin pula, ayat itu masuk dalil bahawa alam semesta ni menjadi dalil yang menunjukkan kepada rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Pandang dari sudut Usuluddin. Dari sudut tasawuf pula, mereka guna istilah tajalli, bahawa alam semesta ini adalah merupakan tempat tajalli Tuhan. Tempat Tuhan memperlihatkan rahsia-rahsia dia sehingga kita boleh kenal dia. Itu hakikat yang perlu kita faham. Jadi kita tengok kok jalur Usuluddin lah mudah sikit. Alam semesta ni dalil. Kita belajar Usuluddin, nak mensabitkan kewujudan Allah, nak mensabitkan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang dapat kita fikirkan, adalah beberapa sifat tu, antara tentang kudrat kekuasaan Allah, tentang keluasan ilmu Allah, dan macam beberapa sifat lagi lah. Jadi perkara-perkara ini boleh dibuktikan menggunakan wujud akal. Dan akal pula nak membuktikan kebenaran Allah itu, menjadikan alam semesta ini sebagai objek pendalilannya itu. Alam semesta ini menjadi objek pendalilan itu. Macam mana kita boleh mensabitkan kewujudan Allah bila kita tengok alam semesta ni? Yang kita ambil kesimpulan mudah, alam semesta ni makhluk. Makhluk maksudnya, bila sebut makhluk ni asalnya tak ada. Bila tak ada, lepas tu diadakan. Kemudian secara mudahnya pula, akal kita menetapkan bahawa sesuatu yang ada tu, ia tak ada dengan sendiri. Dia tidak mewujudkan diri dia, lebih-lebih lagi. Dia tidak wujud dengan sendiri. Dia juga tidak mewujudkan diri sendiri. Itu lagi tak masuk akal. Dan kita meyakini bahawa diwujudkan. Al-Quran menyebut ada 3 je andaian ni. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Soalan ni ada 3 jawapan. Ada 3 jawapan. Tak ada jawapan ke 4 ke 5, tak ada. 3 je. Satu je betul antara duanya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu tercipta begitu saja? Tak ada pencipta? Maka kita dah nak terima hakikat. Sesuatu itu tercipta dengan sendiri. Tak ada pencipta. Ataupun amhumul khaliqun, ataupun mereka sendirilah yang mencipta diri mereka sendiri. Lagi pelik, lagi dah masuk akal. Akal tak nak terima hakikat.
Sesuatu itu tercipta dengan sendiri, tak ada orang buat. Carilah satu benda pun sekeliling kita ni, hak ada gitu je, tak ada tukang buat, tak akan jumpa. Carilah depan keliling kita ni. Pun cukup lah kalau ada benda. Hak wujud gitu je, tak ada tukang buat. Tidak akan ditemui. Sudah ditetapkan seperti itu. Allah Ta'ala meletakkan gharizah, naluri itu dalam akal kita ni, menerima hakikat tu, bahawa sesuatu tu tak akan wujud dengan sendiri. Melainkan ada ke mana-mana pun yang akan buat dia tu. Dan akal lebih-lebih lagi tak dapat terima hakikat bahawa sesuatu itu mencipta diri sendiri. Lagi tak masuk akal. Itu ilmu gharizah, ilmu naluri, daruri ni Allah Ta'ala letak dalam diri manusia. Tanyalah orang cerdik ke, orang bodoh ke, orang mengaji tinggi, mengaji rendah ke, ilmu itu diketahui. Kecuali bodoh doa lalu. Bodoh lalu ni akal tak ada lah maksud saya tu. Kalau sekadar-sekadar manusia biasa ni, tak mengaji tinggi mana pun, dia boleh terima hakikat ni. Bahawa manusia ini makhluk ni tidak tercipta dengan sendiri. Apatah lagi mencipta diri sendiri. Jadi andaian yang betul, ada salah, yang satu lagi lah. Tercipta dengan sendiri pun tak, mencipta diri sendiri pun lebih lagi tak, maka tak ada lain andaian yang ketiga, diciptakan. Maksudnya ada yang menciptakannya. Inilah hakikat. Jadi Usuluddin memikirkan ini, gaya Usuluddin ini nak mensabitkan kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan dia tu. Beberapa sifat yang dapat difikirkan, akal memikirkan, lalu nak fikir atas benda. Maka alam semesta inilah yang menjadi objek untuk manusia berfikir tentang perkara itu. Akan dapat mensabitkan kewujudan Tuhan. Kemudian tengok pula, akan memerhatikan kepada alam semesta yang luas ni, dengan bulan bintangnya. Waktu jauh, hak dekat ni gunung ganang yang besarnya tu, dengan lautannya tu, dengan luahnya, dan macam-macam ada dalam tu. Akal kita pemikir. Yang buat benda semua ni agaknya erti dah, tahu ada ilmu dah. Akal dah nak terima bahawa hak buat alam semesta yang penuh dengan keanehan ni, penuh dengan kehebatan, penuh dengan keanehan ni, tukang buat dia tu bodoh, tak ada ilmu, tak tahu kala. Akal kita dah nak terima kenyataan tu. Tak payah tengok jauh lah, tengok dekat-dekat ni. Tengok kakak pelik-pelik sikit. Pelik-pelik sikit. Sesuatu yang ciptaan yang pelik lah, alat-alat teknologi tinggi ni. Bila kita tengok sesuatu ciptaan yang dicipta, yang menunjukkan kepada teknologi yang tinggi ni, sudah tentu kita akan dapat memikirkan bahawa tukang buat dia ni memang alim, memang bicuk. Akal tak kata Allah ni pelik, tukang buat dia bodoh ke? Oh, nak kata bodoh. Kita tak akan kata macam tu. Akal kita dia nak terima hakikat. Barang tu aneh, pelik, teknologi tinggi, tukang buat dia bodoh dok lalu. Akal kita dia nak pakai benda tu. Ilmu daruri yang sudah diletakkan Allah dalam diri kita ni menetapkan, yang mampu melakukan sesuatu, yang buat perkara yang pelik, aneh, panjang rahsia ni mesti alim. Jadi demikianlah akan memikirkan Allah Ta'ala tu bukan saja menciptakan alam semesta, dia juga bersifat ilmu. Kerana dalil-dalil hujah tadi tu, alam semesta ni lah yang menjadi bukti dia. Objek. Maha kuasa dia lah, maha kuasa mana pula. Kita nak mikir, nak buat satu benda ni kalau kadang kederak dah nak buat. Itu ilmu daruri yang Allah Ta'ala letak dalam diri kita ni. Kalau tak ada kemampuan, tak nak buat. Gilah perkara apa pun. Bila sesuatu itu, orang bila sesuatu benda tu dia buat, menunjukkan yang tukang buat tu memang ada kemampuan, ada kekuasaan, kuasa, boleh buat, mampu buat. Akal kita dah nak terima bahawa kita tengok bangunan besar, sejik besar ni, tukang buat dia nak bangun pun tak boleh. Akal kita dah nak terima hakikat tu. Oh, tukang buat sakit pinggang lah, dia diri nak bangun tak boleh, buat bangunan besar ni, tak boleh pakai akal dia ni. Kecuali you orang cerita lain. Ni kan you buat sendiri. Dia mengaku nak buat bangunan ni, tiang besar ni, akal dia nak terima. Itu maksudnya pendalilan akal. Itu gaya Usuluddin. Nak kabarnya, kok mana-mana gaya Usuluddin ke, gaya tasawuf ke, dalam membuktikan
memahami rahsia-rahsia ketuhanan ni, alam semesta ni lah yang menjadi objek dia tu. Itu maksud saya. Alam semesta ni objeknya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami. Rasulullah kau ni jadi dalil yang menjadikan manusia memahami banyak rahsia-rahsia tentang ketuhanan ni. Kalau dia sebut tasawuf, alam semesta ni merupakan tempat tajalli, tempat Allah Ta'ala memperlihatkan rahsia-rahsia dia bagi orang yang dikendaki olehnya. Itu kenyataannya. Semua makhluk macam tu. Baik, sekarang kita balik kepada perbincangan ni. Isu yang berkait dengan masalah hijab ni. Itu hakikat. Hakikat inilah yang perlu kita fahami dulu untuk kita faham ni. Kata-kata Syekh Ibn Atta' ni. Baik, Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat yang ke-230 ni, dia kata apa? Dia kata, bagaimana Allah Ta'ala itu terhijab dengan sesuatu benda, yang mana sesuatu yang dianggap menghijab tadi tu sebenarnya benda itu sendiri nyata ketuhanan Allah pada diri benda tu. Allah Ta'ala nyata padanya. Tanda-tanda ketuhanan nyata pada sesuatu yang dianggap sebagai hijab itu. Jadi sekarang balik kepada persoalan tasawuf. Tadi itu persoalan lain sikit, ini persoalan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf ni, manusia ni ada unsur hijab. Manusia ni ada konsep hijab. Hijab ni terdendeng daripada Tuhan, sehingga tidak kenal dia, ataupun tak percaya ke dia. Manusia tak percaya kepada kewujudan Tuhan, kewujudan Allah, dan sifat-sifat kesempurnaannya, tak percaya. Itu hijab tebal sekali. Sebab kau dendeng kau dinding kau, tak tubik cahaya sikit. Itulah tamsilan kepada orang yang ingkar, orang yang kafir. Jadi orang yang tidak percaya kepada Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Seumpama orang yang terhijab dengan hijab yang sangat tebal, sehingga sikit pun cahaya tak masuk. Kemudian ada juga hijab yang tidak setebal itu, masuk juga cahaya, tapi cahaya itu sikit-sikit je. Bobo tahu je di sebalik hijab tu ada benda, tapi tak kenal molek, tapi tahulah ada benda. Itu tamsilan kepada orang mukmin yang ghaflah, yang lupa. Dia seumpama terhijab hatinya, tetapi hijabnya tu melepaskan cahaya juga, masuk juga sikit. Nampak kok bayang-bayang, oh tahu ada orang dia, tapi tak kenal siapa dia, tak kenal molek. Tapi tahulah, tak ragu ada orang belakang dulu. Itulah tamsilan orang mukmin, percaya kepada Allah, tetapi rahsia-rahsia ketuhanannya itu tak nampak dengan jelas. Tak nampak dengan jelas, yang membawa pada keyakinan yang tinggi tak sampai tangga tu. Kemudian ada orang hijab dia tu nipis sikit lagi, banyak sikit lagi cahaya tu, sehingga dia boleh kenal hak sebalik tabir tu ada orang pun ada, benda pun ada. Hak tadi tak nampak macam ada benda, tak tahu benda. Kalau hijab tu nipis sikit lagi, dia boleh cang dalam sikit lagi. Oh, orang pun ada, barang pun ada, belakang-belakang pula binatang pun ada, kambing nampak duduk berlari belakang-belakang. Contohnya nampak detail sikit lagi. Kalau hijab tu nipis lagi, kena orang lelaki ke orang puang. Hak tadi tak cang, tengok macam orang aja, ni sekarang kena orang lelaki, orang puang. Tu hijab nipis lagi, nampak. Kalau nipis lagi, akhir sekali boleh kenal siapa dia tu. Kalau nipis lagi, ataupun tu buka hijab terus, bukan saja boleh kenal siapa dia, boleh kenal nama dia, siapa dia. Kulit je warna benda. Itu tamsilan hijab. Ini konsep hijab dalam tasawuf. Demikianlah dalam hubungan manusia dengan Allah, pencipta seluruh alam ini, ada konsep hijab. Manusia yang dihijab dengan hijab yang tebal, ingkar mereka kepada Allah. Mereka tak percaya bahawa alam semesta ni ada pencipta dia, ada yang mentadbir dia tu, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tak percaya terus. Pada mereka ni tak ada, alam semesta ni semula jadi je. Itu tanda hijab tebal dah lalu, tak nampak benda. Kemudian di kalangan orang mukmin percaya, tetapi keyakinannya lemah. Kenapa hijabnya tebal juga, nampak tapi tak halus, tidak membawa pada keyakinan yang kuat. Hijab juga, itu hijab. Sehingga imannya menjadi iman yang lemah, kerana ghaflah hatinya, kerana terdendeng dengan hijab-hijab itu. Baik, apa yang menghijab manusia?
dalam tasawuf. Yang menjadikan kalbu manusia terhijab banyak. Antaranya makhluk lah. Makhluk dengan persoalan yang bermacam-macam lah. Makhluk inilah antara yang menghijab manusia dengan Allah, yang menghalang manusia sehingga melihat kebenaran Allah. Disebabkan kerana pengaruh makhluk-makhluk ni, manusia menjadi lupa kepada hakikat ketuhanan Allah. Disebabkan kerana pengaruh sebab musabab kepada rizki yang bermacam-macam tu, akhir sekali manusia bukan tak percaya kepada Allah yang memberi rizki, yang mengatur rizki ni, tetapi keyakinannya tu melemah. Kenapa? Ditutup oleh sebab musabab yang bermacam-macam. Orang ni jadi kaya sebab apa? Sebab benda ni. Orang ni boleh rizki sebab benda? Sebab benda ni. Jadi sebab musabab yang banyak tu berlaku hari-hari ni, depan mata kita ni banyak, akhir kali menutup cermin kalbu kita. Akhir sekali kita nampak sebab musabab tu, tapi oleh kerana kita ni ada iman, nampak bayang-bayang slow-slow Allah Ta'ala pemberi rezeki. Ada lagi nampak lagi bawah tu, ada lagi iman tu. Kerana apa? Kerana macam bayangan hijab tadi lah. Hijab kain nipis nampak cahaya lepas agak sikit-sikit, masih ada iman kita tu, percaya Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Fikir-fikir, ya, tapi kenyataan hak berlaku hari-hari ni tak apa nampak. Sebab apa? Kerana ditutup oleh sebab musabab yang banyak ni. Maka demikian juga hal-hal lain, urusan-urusan kehidupan yang lain. Bukan saja urusan rezeki, urusan hidup mati, sakit, senang, susah, sakit, sihat yang berlaku pada alam semesta ni, kita dihijab oleh Allah. Sedangkan dalam keyakinan kita, la haula wala quwata illa billah. Itu keyakinan, tidak ada daya upaya melainkan Allah, semuanya balik kepada Dia. Kita yakin itu. Tapi kerana dendeng itu banyak, sebab musabab ni banyak, duk tutup akal otak kita ni, duk tengok hari-hari ni, nampak hari-hari ni, orang ni kena langgar mati, orang ni kena tembak mati, hari-hari duk tengok ni. Tengok dalam berita lah, itulah orang ni jatuh bangunan mati. Jadi sebab musabab tu menutup kalbu kita. Tapi kita masih ada iman. Kenapa? Kerana hijab tadi nampak bayang-bayang lagi Allah. Allah Ta'ala hidup mati atas dia belaka. Ada gak sedua ki kena lagu tak mati sekarang. Ada orang yang jatuh bangunan tinggi patut mati tak mati juga. Akhir kali masih boleh terima hakikat Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan. Tapi oleh kerana banyak dah lalu ni cerita ni, mari ni, hari-hari ni mendendeng, menutup kalbu kita, sehingga hampir-hampir tak nampak, sehingga kita telah disibukkan dengan sebab musabab ini. Itu hijab yang menjadikan pandangan kalbu kita, makrifat kita terhadap Allah tu jadi kabur. Tapi kalau terbalah lalu jadi gelak dan nampak benda kufur, kita tak percaya tu. Itu dah membawa kita kepada kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Itu konsep hijab. Jadi antara yang menghijab manusia ni makhluk yang menghijab manusia ni. Baik, sekarang Syekh bin Atta' nak beritahu. Jadi bila Syekh bin Atta' nak beritahu ni, bahawa apa yang dia nak beritahu tu adalah satu perkara yang dilihat dari segi yang lain. Tadi kita dah sebut, saya sengaja sebut bahawa dalam keilmuan tasawuf ni, antara yang menghijab diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk ini dan segala fenomena dia tu. Tapi dalam kalam hikmat yang Syekh bin Atta' yang ke-230 ni, Syekh bin Atta' khabar lain. Macam mana boleh jadi lain ni? Kata Syekh bin Atta', bagaimana Allah Ta'ala tu boleh terhijab? Nak khabarnya sebenarnya kita ni tidak terhijab. Tadi saya sebut, ilmu tasawuf sebut manusia terhijab, yang menghijabnya makhluk. Dalam kalam hikmat ni pula memberitahu kesimpulan mudahnya, Allah Ta'ala tu tidak terhijab dari kita. Dah mana betul? Betul belaka. Betul belaka. Dah mana boleh jadi betul belaka tu? Kita tengok sudut mana. Kerana tasawuf ni dia banyak sudut yang kita kena tengok. Baik. Jadi sekarang Syekh bin Atta' beritahu kepada kita macam bagaimana Allah Ta'ala tu boleh terhijab. Yang dia nak khabar kitanya, Allah Ta'ala tu sebenarnya tidak terhijab. Macam mana Allah Ta'ala tu boleh terhijab? Sedangkan sesuatu yang kita anggap menghijab Allah Ta'ala tu sebenarnya, benda tu sendiri menjadi cerminan yang memperlihatkan kita, yang memahamkan kita tentang rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Macam tu. Baik. Dah macam mana boleh jadi gini? Benda ni kembali kepada tahap kearifan manusia.
Perkara ni kembali kepada tahap kearifan. Sebab tu dalam hierarki perkembangan spiritual, perkembangan kerohanian manusia, dalam usaha seseorang nak memahami lebih dalam tentang Allah, nak mengenal Allah secara lebih dekat, dia akan tempuh banyak fasa peringkat. Maka di suatu peringkat, makhluk ni jadi hijab. Kepada siapa ni? Antara golongan yang melihat makhluk sebagai hijab adalah golongan ahli zuhud, golongan ahli ibadah. Orang yang ahli zuhud ni, dia serabut dengan benda banyak kakah ni, banyak benda ni. Dengan kakah banyak ni, dia rasa serabut. Sebab apa? Kerana hati dia senang tak ada benda, tak serabut. Dia boleh menumpukan perhatian kepada Allah Ta'ala, buat ibadah. Tapi kalau kakah banyak ni, harta banyak tu banyak, nak jaga tu, nak jaga ni, nak buka kedai lagi lah, itulah ni lah. Dia kata kacau. Bagi orang zuhud macam tu. Tapi bagi kita ni, kau banyak kau sedap. Tak apalah, tak ada masalah. Nak ceritanya, orang yang ahli zuhud, orang yang hatinya tu, dia galik untuk beribadah kepada Allah. Mereka ni merasa terganggu dengan benda-benda macam ni. Baru nak semayang, mari telefon dah. Allah, tayar bocor. Tayar bocor. Rumah telefon lah, itulah. Kereta dah hidup, macam-macam. Baru saja nak tumpukan perhatian, nak baca Quran sedap, galik, senang, tenang hati. Tiba khabar tu, rumah dah kunci tu, kedai tak ada nak tutup tu. Tinggal pula. Jadi orang ahli zuhud ni, makhluk ni dianggap menghalang dia, hijab. Itu dia. Itu orang berada pada tahapan ni, ahli ibadah, ahli zuhud, mereka melihat makhluk ni hijab, menghalang. Tetapi bila Allah Ta'ala terangi kalbu mereka ni, sehingga meningkat kearifan mereka tu, sehingga menjadi arif, orang yang ahli ma'rifat, diterangi hatinya. Pada waktu itu, sesuatu yang menjadi hijab bagi golongan ahli ibadah, ahli zuhud, tidak lagi menjadi hijab. Ahli zuhud ni tak wahi gaul dengan orang. Dia wahi duduk senyap seorang sebab dia suka menyendiri untuk beribadah. Dia suka buat ibadah, dia suka puasa, dia suka baca Quran, dia suka iktikaf, dia suka semayang. Jadi kalau orang mari kacau kau, orang mari kacau ke, ataupun panggilan ni yang melibatkan harta pemilikan tu, pada dia mengganggulah kacau ni, tak boleh ni. Itu tabi'i kepada ahli ibadah, tabi'i kepada ahli zuhud, bahawa makhluk ini menghalang, menjadi hijab yang menghalang dia dalam perjalanan dia untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makhluk ni jadi menjadi hijab pada golongan ini. Dan sekiranya mereka ini diarifkan kalbunya, ditingkatkan kearifannya, pada waktu itu mereka tidak lagi memandang negatif kepada makhluk ni. Bahawa yang sebelum ini mengganggu, terganggu dan macam-macam, pada waktu diarifkan, ditingkatkan kearifan kalbunya, mereka tidak lagi tak suka dengan makhluk. Bahkan, kenapa demikian? Kerana sebelum ini makhluk ini dianggap mengganggu ibadah mereka ni, mengganggu kesudahan mereka ni. Tapi pada waktu mereka diarifkan atau ditingkatkan kearifan kalbunya, makhluk yang sebelum ni dianggap mengganggu tidak lagi menjadi pengganggu. Sebab apa? Dia sudah menjadi cerminan yang memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Tengok sebelum ni macam tadi lah, kan masalah ni panggil, kacau, baru nak duduk sejid, baru nak semayang sunat, nak baca Quran lagi dah, dia panggil dah sekarang keluar pergi, ganggu. Tapi bila dia ditingkatkan kearifan Allah, dia panggil, tak apalah, ni gerak daripada Allah. Apa-apa yang berlaku itu takdir daripada Allah Ta'ala mau perlihatkan aku sebahagian dari kejadian yang ditakdirkan hari ini. Macam tu. Jadi lain dah. Tadi jadi serabut, sekarang dah jadi serabut dah. Apa-apa yang berlaku depan mata sudah menjadi cerminan untuk dia memahami banyak rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Inilah jiwa orang yang diberikan Allah kearifan, ditingkatkan kearifan. Jadi kalau baca kitab tasawuf, temu dua fakta berlawan ni, jangan kata salah lah. Salah satu betul, mesti salah satu betul dah. Dalam perkara macam ni kena tengok, kena hurai. Jadi di suatu tingkatan mereka menyebut, ulama-ulama tasawuf menyebut bahawa makhluk ni menjadi hijab.
penghalang. Tetapi dalam setengah karya mereka ni pula, dalam tulisan ulama-ulama tasawuf, mereka kata lain pula, makhluk ini adalah cermin yang memperlihatkan seseorang sesuatu perkara, yakni memperlihatkan tentang rahsia-rahsia ketuhanan Allah. Jadi kita fahamlah bahawa kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-230 ni adalah agak khusus sikitlah. Nak menjelaskan, nak membuka pintu kepada kearifan, mendalamkan sedikit lagi tentang kearifan kita ni, yang selama ni mungkin kita rasa terhijab dengan makhluk kerana memang qada kita setakat tu. Mudah-mudahan suatu hari Allah Ta'ala tukar keadaan tu, baiki keadaan tu, suluhi qalbu kita dengan sesuatu yang lebih bermakna lagi, sehingga akhir sekali hak selama ni kita anggap serabut, tak serabut lagi dah. Bahkan itulah yang menghiburkan kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Bagaimanakah Allah akan terhijab dengan sesuatu? Tengok huraian dia. Apa yang dihuraikan ni tak larilah daripada apa yang saya sebutkan tadi. Bagaimanakah Allah akan terhijab dengan sesuatu? Padahal yang sesuatu yang terlihat itu, yang kita anggap hijab tadi itu, semata-mata nur ilahi. Apa itu nur ilahi? Yakni sesuatu makhluk yang diciptakan yang memperlihatkan kepada kita, kalau kita dibukakan pintu hati oleh Allah, yang akan memperlihatkan kita tentang rahsia ketuhanan Allah. Macam kita bila sebut makhluk ni, luahlah fenomena makhluk ni. Kita contohnya mari sakit demam, kalau kita banding ada orang beri sakit demam sebab apa? Boleh MC, tak payah pergi jabat. Ada orang suka nak sangat supaya demam, sebab apa? Boleh MC, senang boleh rehat gitu, tak payah pergi jabat. Satu jenis, tak apalah, model manusia ni macam-macam. Ada orang tak suka MC. Sebab apa? Tengok sebab, macam-macam sebab lah. Maka antaranya, bila sakit ni Allah, dia berakhir semayang, berakhir puasa. Bila kena sakit ni juga, Allah nak semayang, tak apa nak lepas dah. Puasa tak sedar. Jadi tak suka dengan sakit-sakit ni. Sebab apa? Kerana hijab menghalang dia, halang. Memang dia, kerana dia orang yang suka pergi sejid, dah main sakit nak pergi ke mana ni? Dia tak suka. Dia tak suka hak jenis tadi, tak suka. Sebab kau boleh sakit ni boleh MC. Ni tak, ni lain. Sebab apa? Dia suka buat ibadah. Jadi tak suka sakit, bila sakit menghalang dia. Kena sakit tu, Allah dah boleh nak puasa esok, tak sihat, tak suka. Ini satu tahapan. Dia termasuklah setaraf dengan yang saya sebutkan tadi tu, iaitu ahli ibadah, ahli zuhud. Itulah model dia. Tapi bila Allah Ta'ala terangi nur qalbu mereka ni, tambahkan kearifan, mereka akan bersikap lain. Justru sakitlah yang menjadikan dia lebih khusyuk kepada Allah. Ni jarang orang. Kita hak banyak-banyaknya, hak duduk, hak tadi sebut tadi tu, hak suka buat kebaikan ni, tak suka sakit-sakit ni sebab menghalang banyak. Banyak benda dah nak buat lagi. Tapi bagi si arif ni, pada mereka ni tidak kisah. Bahkan pada waktu-waktu yang tidak disenangi oleh banyak orang, itulah yang menyenangkan mereka. Allah payah, kita nak boleh jadi gini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangi kalbu kita semua, beri kearifan sehingga kita dapat merasai hakikat ni. Mudah-mudahan. Dengan sakit mereka itulah mereka menjadi lebih asyik dengan Allah Ta'ala. Mereka senang dengan keadaan tu. Itulah yang diungkapkan oleh Abu Zar. Orang pernah tanya Abu Zar. Orang tanya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, tentang Abu Zar ni. Tentang kata-kata dia. Apa yang dia kata? Demi Allah dia kata, sakit tu lebih aku suka daripada sihat. Pelik ni. Sakit lebih aku suka daripada sihat. Mana pula tu? Standard kita orang ramai ni, sihat lebih suka daripada sakit. Standard kita orang ramai. Kalau ada orang kata terbalik tu, banyak keadaan. Sakit lebih dia suka daripada sihat. Ada dua kemungkinan. Sama ada orang gila, boleh jadi juga gitu. Ataupun orang yang nak kata gila, tak gila lah. Ini panggilan sajalah. Orang yang digila-gilakan, boleh kata gitulah. Dia tak gila sebenarnya. Ini. Jadi Abu Zar seperti ini.
bahawa sakit itu lebih aku suka daripada sihat. Kata-kata seperti ini saya kena terangkan sikit, saya takut orang ulas secara salah lalu membawa persepsi yang buruk terhadap tasawuf. Dia kita tengok kata-kata ni, ahli tasawuf ni dia wahyu negatif-negatif je. Dia tak wahyu sihat, dia wahyu sakit. Senang-senang dia tak wahyu, dia wahyu susah. Ni panggil tasawuf, ini pun tak apa sihat ni. Jangan. Saya nak khabar. Ayat dia ni kena tengok dulu. Bila Abu Zar kata demi Allah, sihat tu, sakit tu lebih aku suka daripada sihat. Bukan dia nak khabar dia tak suka sihat. Sekarang ni perbandingan antara dua. Antara sakit dengan sihat. Mana? Pada Abu Zar ni, dia suka sakit daripada sihat. Banding antara dua ni. Tapi tidaklah dia membenci sihat tu. Jangan faham gitu. Jangan faham terbalik pula. Tidaklah dia membenci sihat tu. Cuma kalau sakit dengan sihat ni, mana dia rasa lebih sedap? Dia lebih sedap dalam keadaan dia sakit. Dari aspek mana? Dari aspek hatinya menjadi lebih murni hubungan dia dengan Allah. Dari aspek tu. Lebih dia suka. Kita nak faham gitu. Baik. Orang tanya Sayyidina Husain tentang pendapat dia ni. Apa komentar daripada Husain? Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dia kata, rahimallahu Abu Zar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Abu Zar. Dengan kata-katanya itu betul lah. Maksudnya mudah-mudahan Allah beri rahmat. Ia tidak nafikan betul bahawa apa yang disebut oleh Abu Zar tu menunjukkan suatu tingkatan yang agak khusyuk dalam dalam kerohaniannya tu. Tapi menurut aku, kata Sayyidina Husain, yang lebih baik dari itu, yang lebih baik dari itu lagi, iaitu orang yang merasa senang apa saja yang ditetapkan Allah tu dirinya. Kau sihat pun sihatlah, sakit pun sakitlah. Yang seperti inilah yang dimaksudkan, yang saya maksudkan tadi tu. Iaitu kalau kita mungkin berada pada satu tahapan, bila kita suka buat ibadah, bila kena sakit kita tak suka. Sebab apa? Mengganggu ibadah kita. Tetapi bagi orang yang ditingkatkan kearifannya tu, dia mungkin persepsi dia jadi lain sikit. Bahawa dalam keadaan sakit pun kadang-kadang tidak menyusahkan. Sebab apa? Sakit itu sendiri menjadi cerminan yang memahamkan dia banyak tentang rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak dapat memahami rahsia ni kecuali orang yang Allah Taala buka qalbu basirahnya tu. Kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita kelebihan-kelebihan itu. Itu masuk nur ilahi. Bahawa fenomena alam semesta ini, dia adalah nur ilahi. Apa nur ilahi? Cerminan, bahasa kita mudah. Sesuatu yang memahamkan kita, mengingatkan kita, menunjukkan kita, membokarkan kepada kita rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada segala tempat berada dan hadir, tidak pernah gaib. Yakni hakikat sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak pernah terpisah daripada makhluknya. Makhluknya itu menjadi cermin atau cerminan yang memperlihatkan tentang rahsia ketuhanan dia. Tak pernah terpisah makhluk. Dan kita tahulah tadi kita ni serba-serbi. Semua rahsia Asmaul Husna ada tadi kita ni. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau pergi sesu atas batang tubuh kita ni lah lengkap semua itu ada. Kalau kita perincikan, kok jalan Usuluddin kena belajarlah, faham molek baru nampak. Tu pun kadang-kadang separuh nampak separuh dak. Tak apalah. Tapi kalau jalan ahli tasawuf, bila sampai masa dibukakan Allah, nampak rahsia ketuhanan Allah atas diri ni. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu dia. Kami akan perlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan kami pada alam semesta ni, bahkan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas yang membawa kepada keyakinan, membawa kepada peningkatan tahap keyakinan bahawa Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya. Jadi maksud Allah tu hadir dan tidak pernah gaib, bukan dirinya itu. Kalau kita kata Tuhan tu hadir, kalau kita faham secara kasar Tuhan tu hadir, dia sudah berarti Tuhan tu bertempat. Itu bukan akidah kita. Maksud hadir di sini iaitu makhluk ni tak pernah terpisah daripada Allah.
Bila tidak pernah terpisah daripada Allah, artinya apa? Dia tertakluk dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Bila makhluk ni tertakluk dengan sifat kesempurnaan Allah, maka makhluk itu menjadi cerminan, tempat nyata bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah, bagi orang yang Allah Ta'ala buka dan perlihatkan kepada mereka itu, sehingga mereka menjadi mukmin, atau diterangkan lagi pandangan itu menjadi muhsin. Itu adalah merupakan tahap macam mana Allah Ta'ala memperlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan dia itu. Baik, kerana itu disebut di dalam hadis kudusi, hijab Allah ialah nur, hijabuhu nur, lau kasyafahu, apabila dibuka nescaya dapat membakar apa sahaja yang diperlihatkannya. Ada riwayat sebut, inna lillahi sab'ina hijaban lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi ma adrakahul basar. Ada riwayat lain sebut menyebut hijabuhu nur, ada sebut macam tu, yakni yang menghijab Allah Ta'ala itu dia adalah sesuatu yang dibahasakan sebagai nur. Sekiranya dibukakan hijab itu, dia akan membakar seluruh makhluk ini. Hadis ini atau yang semakna dengannya nak beritahu kepada kita beberapa perkara. Pertama sekali, Allah Ta'ala tu rahsia segala rahsia. Kena faham kita. Sirul asrar. Kalau bahasa ahli tasawuf, sirul asrar, rahsia segala rahsia. Sehingga tak ada seorang pun boleh mencapai hakikat Allah di dunia ini. Hanya dapat dicapai di akhirat nanti saja. Itu pendapat yang kuat di kalangan alim ulama. Sekalipun ada juga pendapat sebahagian mereka itu yang kata atas dunia ini hanya berlaku kepada seorang je yang boleh capai dah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tapi majoriti mereka berpendapat tak ada seorang yang boleh mencapai hakikat itu. Sehingga Nabi sendiri sebut, subhanaka la uhsi sana'an alaika, maha suci engkau ya Allah, aku tak dapat menyanjungmu dengan sebenar-benar sanjungan. Yakni sanjungan kita, rasa hebat kita tu sebenarnya belum mencapai hakikat sebenar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena faham hakikat ni, bahawa Allah Ta'ala tu sirul asrar, rahsia segala rahsia, tak mampu dicapai atas dunia ni. Dah kita boleh kenal kat mana? Atas dalil-dalil yang ada ni lah. Dan manusia berbeza dari segi keyakinan dia tu menurut kadar kedalaman dalil dia tu. Kalau dari segi usuluddin, kalau dari segi tasawuf, sekadar jelas atau tidak tajalli yang ditajalikan Allah kepadanya. Itulah perbezaan tahap keyakinan manusia ni. Jadi manusia hanya kenal Allah dari aspek-aspek tertentu yang diperlihatkan Allah. Kalau usuluddin kau, manusia mengenal Allah dengan jalan memahami dalil-dalil yang ada. Dari segi tasawuf, manusia mengenal Allah menurut kadar yang Allah Ta'ala tajallikan, perlihatkan rahsia-rahsia ketuhanan dia tu kepada seseorang tu. Adapun hakikat sebenar Allah tidak dapat dicapai di dunia ini. Itu benda yang perlu kita faham. Hakikat dosa. Jadi sebab itu secara jelas lah, mana-mana akidah yang mensifatkan Tuhan ada rupa tu, rupa duduk sudah, itu bukan dia lah tu. Bukan dia. Itu bukan lagi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mana-mana orang yang ada akidah-akidah macam tu percayalah, dia tak akan memahami sikit pun tentang rahsia mutasawuf. Kalau i'tikad dia Tuhan duduk situ, duduk sini, ada rupa tu rupanya, sikit pun tak akan memahami rahsia-rahsia kesufian. Kerana landasan kepada tasawuf ini adalah akidah al-haq, akidah yang benar tu, iaitu seperti yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf, akidah yang berpastikan kepada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bahasa mudah nak khabar. Jadi yang pertama nak khabar tu. Yang keduanya nak memberitahu sikitlah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Taala buka rahsia dia tu, makhluk tak mampu nak tanggung. Sebab tu disebut lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi. Sekiranya Allah Taala buka hijab tu, maka rahsia subuhat ni, nur zatnya tu akan membinasakan seluruh makhluk ni. Maksud manusia, makhluk ni dengan kapasiti yang ada ni tak mampu nak memahami rahsia ketuhanan tu. Tak mampu.
Itu yang dapat dipahami. Tapi oleh kerana sudah sampai signal ini, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah saya akan sambung lagi huraian kitab ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.